نعمته تتم الصالحات لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Dirahmati Allah, tuan-tuan pegawai, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal kerana kita dapat bertemu pada tengah hari ini. Dan sebelum tu saya ada sedikit kemusykilan. Orang di TM ni semayang sambil duduk ke? Tak, sebab tulis surau Al-Azim. Ingat aku bekat-bekat duduk lagu ni. Ingat aku semayang sambil duduk mengadap aku lagu ni. Mungkin cara baru kan. Jadi jangan terkejut lah kan. Pasal tengok semua serius sangat lagu tu. Santai tengah hari ni. Jangan nak buat keras sampai lagu tu. Sejuk. Tak, saya pun masuk surau pertama kali saya tengok surau keadaan macam bilik mesyuarat. Dia punya susunan dia. Allahu Akbar. Baik. Di dalam bulan Rajab selalu kita akan dengar mana-mana masjid, bukan takat jabatan kerajaan. Hari ini saya tengok banyak dah jabatan kerajaan, badan-badan berkanun dan seumpamanya banyak dah buat kuliah untuk staf dia. Baguslah daripada satu sudut. Sebab bila kita tengok masuk dalam bulan Rejab ni, ghalibnya kita akan memperingati satu peristiwa besar yang mana ianya bersabitkan dengan iman. Orang yang tak ada iman, dia tak akan pernah boleh terima cerita yang sabit dengan peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj. Dia tak akan pernah boleh terima kerana benda ni tak dapat difikirkan dengan logik akal. Kalau kita nak pi letak dengan hukum akal, maka ianya tak akan pernah diterima. Melainkan kalau kita cuma beriman kepada Allah Azza wa Jal dengan kekuasaan, dengan keagungan Allah, maka kita akan dapat menerimanya seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun daripada sudut tarikh berlakunya peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj ini berlaku khilaf di kalangan para ulama. Sebab tarikh dia selalunya memang dia tak akan ada satu ketetapan yang pasti. Melainkan kata para muhaqqiqun minal muwarrikhin, antara tarikh dia yang tersebut antaranya 27 Rejab lah. Berlakunya satu peristiwa agung kepada Nabi SAW adalah Al-Isra' wal-Mi'raj, yang mana kita tak berhajat pun nak bincang tentang khilaf tarikh tersebut. Cuma saya pada waktu tengah hari ini, saya cuma nak ambil sikit waktu kita untuk kita bersama-sama renung pada penafsir pada ayat yang berbunyi Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan ayat tersebut dengan kata Allah Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Di situ tu pun dah menunjukkan tentang bagaimana Allah dia nak mensucikan zat dia daripada segala sifat kekurangan, yang mana kata Allah Subhana, maha suci Allah daripada segala bentuk kelemahan, daripada segala bentuk kekurangan. Mustahil bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adanya kekurangan dan adanya kelemahan. Maka siapa yang peristiwa ni Allah Ta'ala memulakan ayat dengan Subhana? Sebab kata para mufassir, antaranya disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari, dia menyatakan bahawasanya kerana pada ayat ini dia membawa satu perkara yang sangat besar dan tak mungkin diterima dengan akal, melainkan dia diterima dengan iman.
Sebab itu antara perkara yang paling utama dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, syarat untuk kita nak mengaku kata kita beriman kepada Allah bukan sekadar pakat-pakat duk lafaz pada lisan, aku beriman kepada Allah, tak cukup. Kita mesti kena ada pada diri kita tadi, allazina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada benda yang gaib, yang mana hakikat benda tu kita tak pernah tengok pun, kita pun tak pernah tahu. Sebagaimana misal Nabi SAW pernah ditanya kepada Nabi tentang kedudukan oleh seorang Arab Badui. Dia tanya, Allah ni jauh ke dekat? Yang tu je soalan dia. Dia tanya kepada Nabi SAW, Allah jauh ke dekat? Nabi tak boleh jawab soalan tu, melainkan sehingga turun wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ menjadi salah satu daripada tanda yang paling besar agama ni bukan rekaan Nabi SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, kalau ada orang tanya kepada aku, kepada hamba-hambaku yang tanya kepada kamu tentang aku wahai Muhammad, jawablah kepada mereka, fa inni qarib, aku ni dekat dengan mereka. Macam mana yang kata boleh timbul persoalan ni? Kerana ada di kalangan sana ada orang Arab Badui. Badui ni kalau kata tuan-tuan banyak duit tuan-tuan untuk kerja lah ni tension ke apa ke, pilah bercuti. Antara negara yang orang selalu pi bercuti ni negara-negara Arab lah. Maka bila kita pi negara-negara Arab ni, sebagai misalnya Jordan, sebagai misalnya Mesir, kalau kita pi tu, kita akan tengok masih lagi ada sebilangan kecil kelompok-kelompok Arab Badui ni, yang kalau kata kita turun di Queen Alia Airport di Amman di Jordan tu, yang tu dia kawasan tanah tinggi. Sebab tu kalau kata salji pun turunnya di Amman. Tapi kalau kita nak pi ke Petra, nak pi ke Laut Mati, yang tu semua kita kena turun ikut lerengan bukit tu. Maka di sana kita akan nampak akan ada kambing, akan ada kemah. Di situ itulah menjadi tempat ataupun tanda adanya kelompok Badui ni. Dia tak pernah ambil tahu bab negara ke, bab pemimpin ke. Dia kira dia boleh makan kambing, dia boleh makan, selesai. Jenis Badui ni yang mai jumpa dengan Nabi SAW, dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, Allah ni jauh ke dekat? Hak tu saja aku nak tahu. Pasal dia kata, bila kita berdoa kepada Allah, kita kena seru dia, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia fikir dengan akal logik. Kita pun sama lah. Kalau kata kita fikir dengan akal logik ni, barang kena seru ni maknanya jauh lah. Kita balik pergi di rumah kan, nak suruh anak kita tolong ambil sesuatu, dia duduk dalam bilik nombor 3, kita akan panggil dulu, kakak. Pasal apa panggil? Pasal dia jauh, nak bagi main dekat sikit lah, baru kita nak bagi arahan kat dia. Kira si Badui ni dia pun fikir macam tu je lah. Maka turun ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau ada orang yang tanya tentang aku kepada kamu wahai Muhammad, fa inni qarib, jawab kepada dia, kata aku ni dekat dengan dia. Maka benda ni, benda yang gaib, yang kita sendiri tak tahu pun, dan kita tak pernah disuruhkan untuk berfikir tentang hakikat ketuhanan, melainkan kita disuruh beriman dengannya. Tentang kewujudan malaikat Allah, Allah Ta'ala sebut, idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Malaikat ni dia berada di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Kita tak disuruh berfikir macam mana, di mana malaikat ni nak duduk. Yang Allah Ta'ala kata, 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Dia akan berada di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Kita disuruh fikir ke benda tu? Tak. Disuruh beriman dengannya, walau hakikat kita tak pernah tengok akan kedudukan malaikat itu pun. Maka dengan sebab itulah apabila kita melihat
cerita Al-Isra' wal Mi'raj ini juga diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita menzahirkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nak bagi tahu bahawasanya perjalanan itu walaupun melibat dunia sampai ke akhirat, itu semua tidak pernah menjadi sesuatu yang mustahil pun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dengan sebab itulah apabila masuk dalam bulan Al-Isra' wal Mi'raj ini, pada tengah hari ini saya nak sebut tentang sikit saja berkaitan dengan bi'abdihi, yang dikatakan nilai kehambaan itu apa. Sebab saya tak berminat nak cerita sangat tentang benda yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab ada riwayat-riwayat yang mana dia kita panggil kadang-kadang tu riwayat yang di spice up, dia nak bagi rempah, dia nak bagi sedap cerita tu. Maka sebab tu bila kita baca buku-buku sejarah, kita mesti kena boleh berinteraksi dengan buku tersebut lah. Kalau kata macam hadis disabitkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dalam riwayat Isra' wal Mi'raj itu ada riwayat yang sahih. Seperti mana riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat satu kaum di mana dia cakap muka. Kuku dia daripada tembaga, daripada besi tembaga, lalu dia cakap muka dia sendiri. Riwayat itu riwayat yang hasan. Maksudnya boleh dijadikan sandaran. Hadis riwayat daripada Abu Dawud. Maka bila kita tengok balik pada hari ni, ada riwayat-riwayat yang sahih macam tu, tapi kadang-kadang lebih banyak riwayat yang tidak sahih disandakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Nabi melihat perempuan tua. Kan dulu zaman sekolah dulu saya ingat ustaz-ustazah duk cerita macam tu lah, melihat perempuan tua. Man haulah, dia tanya kepada Jibril alaihi salam. Jibril pun kata yang tu adalah dunia, gambaran dunia. Perempuan tua tu menunjukkan bahawasanya tentang gambaran dunia ni dah semakin tua, tidak ada riwayat tentangnya. Sebahagian menyebut kata riwayat tersebut adalah riwayat yang palsu, yang diletakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita melihat dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj ini, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak selitkan di sebaliknya, Allah Ta'ala cerita tentang kehambaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi dalam keadaan duka cita. Sebelum daripada berlaku peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, ada dua perkara besar yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, iaitu kewafatan Khadijah bintu Khuwailid, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kewafatan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Talib. Abu Talib ni meninggal dalam keadaan Nabi sangat sedih. Nabi bukan sedih sabit dengan kematian dia tu, sebab mati ni benda wajib kita kena beriman. Setiap daripada kalangan kita ni wajib mati. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih sangat sebab dia mati dalam keadaan tidak mengucapkan kalimah syahadah. Sebab itu kalau kita nak mengaku dalam hidup kita pada hari ini, kita sebagai hamba, ada tak ciri yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai hamba yang mana boleh kita tiru, boleh kita contoh. Sebab tu pada hari ini kalau orang mana-mana juga yang bawa kata dia ni mempromosikan aliran makrifat dan seumpamanya, tuan-tuan kena ingat ni kita duduk dalam kawasan Bagan ni, macam-macam jenis duk ada ni. Kan? Yang duk promosi aliran makrifat, kononnya kata mereka ni kelompok yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengar-dengar kata dia cakap tu sehingga boleh mempersonakan kita, pakat-pakat ikut habis dah. Sampai tak semayang pun ada. Ni dalam kawasan Bagan ni, carilah berlambak duk ada. Bila tanya makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nak ikut siapa di hidup dalam dunia ni? Yang kita disuruh ikut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kehambaan, sifat yang ada pada diri Nabi SAW itu tak ada pada diri kita. Kalau kata nak pi kepada redha Allah Azza wa Jal, dah ada dah satu benda yang Allah Ta'ala tunjuk, iaitulah kehadiran baginda besar Nabi SAW. Nabi ni pula Allah Ta'ala lantik dalam kalangan manusia biasa macam kita. Qul innama ana basyarum mithlukum. Pi bagi tahu kepada mereka, wahai Muhammad, kata hang dengan depa sama. Daripada sudut mana yang sama Nabi dengan kita? Daripada sudut keinsanan dia sama. Dia kena makan, dia kena minum. Bukan kata dia ni tak gaduh makan, tak gaduh minum. Dia bukan malaikat, dia pun kena makan. Sebab tu ada riwayat yang menyebutkan dalam peristiwa persiapan peperangan Khandaq, Nabi SAW terpaksa ikat perut dia dengan batu. Pasal apa boleh jadi hal yang demikian? Sebab Nabi SAW cuba nak hilangkan rasa sakit perut lapar tu. Sebab dia manusia. Sebab itulah saya kata pada hari ini Allah Azza wa Jal bila dia cerita tentang nilai kehambaan, dia dah tunjuk dah melalui tauladan daripada Nabi SAW. Kita pada hari ini selama mana kita hidup, ada tak dalam kehidupan kita tadi kita mengikuti apa yang telah dibawakan daripada Nabi SAW? Kadang-kadang kita duk lorak doa kita tak pernah dimustajab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa benda ni boleh berlaku? Kerana nilai kehambaan tidak ada pada diri. Macam mana Allah Ta'ala nak mustajab doa kepada kita? Sebelum kita persoalkan kenapa Allah Azza wa Jal tak mustajab doa, nilai balik diri kita. Ada tak di diri kita ni macam mana mengikuti contoh dia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam soal semayang kita, dalam soal puasa kita, saya selalu sebut, kita ni kadang-kadang duk nak semayang, nak bagi ada nilai khusyuk. Kita faham ke khusyuk tu apa? Boleh ke duk semayang lah. Khusyuk ni bukan sampai tak ingat apa. Ni pun salah faham orang Melayu juga. Dia kira semayang ni kira kena tak ingat apa. Yang tu bukan dia khusyuk, yang tu high. Boleh beza tak? Khusyuk ni bahasa Arab. Bahasa Melayu kita panggil tumpuan. Inggeris dia kata fokus. Bila tahu makna, barulah senang kita nak apply benda tu. Bila tak tahu, kita pun duk dengar dia banyaklah ni hearsay, tahu tak? Benda yang jenis menyampai. Ada lah orang tu kata, ada orang ni kata. Siapa kata? Cuba tanya dengan kawan yang kata tu pun, dia ambil pandangan tu daripada siapa? Antara yang boleh kita rujuk banyak pandangan Al-Imam As-Suyuti, pandangan hatta Al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi mazhab Al-Imam Syafi'i. Bila salat tu ada tumpuan, itulah artinya khusyuk. Kita tahu apa yang kita sebut, apa yang kita lafaz, apa yang kita buat. Sebab tu dalam mimbar Jumaat selalu khatib akan bercakap, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Yang tu rukun tu dalam khutbah. Kalau tak ada benda tu, tak sah khutbah, tak sah Jumaat. Nak diri Jumaat lagu mana khutbah tak sah? Dalam mazhab kita, khutbah ni dia tak syaratkan mesti dalam bahasa Arab seperti mana dalam mazhab Abu Hanifah. Mazhab Al-Imam Abu Hanifah dia mensyaratkan mesti khutbah dalam bahasa Arab. Sebab tu kalau tuan-tuan pernah ke China, memang ada sebahagian besar mereka itu membaca khutbah dalam bahasa Arab kerana mereka bermazhab Hanafi. Dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dia mensyaratkan cuma rukun sahaja yang perlu kepada bahasa Arab. Selainnya balunlah bahasa Jawa ke, Melayu ke, apa ke, Banjar ke, asalkan di situ mereka sampai mesej dia. Bila kita nak sebutkan tentang haqqa tuqatih, itu bagaimana?
Sebab tu Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, seorang scholar daripada Jordan. Dia ulama daripada Jordan, orang yang sangat alim, faqih. Dia menyebutkan bahawasanya dalam satu penulisan kitab dia kata kaifa nata'amalu bil Quran, macam mana kita nak berinteraksi dengan ayat-ayat Allah ini. Bila Allah Ta'ala kata berimanlah kamu dengan ketakwaan yang sebenar, apa maksud dia di situ tu? Sebab ada di kalangan kita yang nampak dia macam beriman, hakikatnya tak. Berapa ramai orang yang salat pada hari ini, salat dia tidak membawa nilai kehambaan. Puasa dia bukan puasa seorang hamba. Zakat dia bukan zakat seorang hamba. Sebab itu perbezaan amalan ini perlu antara orang munafik dengan orang yang beriman. Orang munafik ni Allah Ta'ala cerita dalam Quran, wa idza qamu ila salah, bila mereka bangun untuk mendirikan salat, mereka bangun dalam keadaan qamu kusala, dalam keadaan malas. Dia bukan nak semayang sangat. Pasal apa Allah Ta'ala kata malas? Hakikatnya dia tak mau pun semayang tu, tapi sebab dah ramai mata yang duk ada, mata yang menjadi saksi, yura'unan nas. Dia nak tunjuk kepada orang lain, kata dialah orang yang paling banyak sekali salat. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia punya kita panggil penanda aras kepada munafik ni, amalan dia tadi kata Allah wala yadhkurunallah, dia tidak ingat pun kepada Allah, kalau ada pun sikit. Sebab tu ada di kalangan kita yang kadang-kadang kita tengok dia ni dalam bagan siapa tak kenal, sedekah selalu, bagi bantuan selalu, tapi dia bagi bantuan bukan kerana Allah. Yang menilai kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konteks hamba dalam Al-Quran yang cuba Allah Ta'ala nak pamerkan dalam siri Al-Isra' wal Mi'raj ini, bagaimana nilai hamba tu memang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi telah tunjukkan bahawasanya kita ni semua termasuk daripada kalangan makhluk yang sentiasa berhajat kepada Allah. Kita semua ni tu yang kita duk baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya sanyalah ya Allah engkau tempat kami mengabdikan diri dan tempat kami pohon pertolongan. Kerana kita tahu yang boleh memberikan mudarat dan manfaat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu apabila Nabi dalam keadaan sedih, Nabi dalam keadaan yang sangat duka, Allah Ta'ala perjalankan Nabi dalam satu peristiwa yang sangat hebat, yang dinamakan sebagai Al-Isra' wal Mi'raj, kerana hakikat nilai kehambaan itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai orang pada hari ini yang dia boleh dirikan masjid begitu banyak, tetapi belum tentu dia dapat mengimarahkan masjid tersebut. Kita boleh renunglah pada hari ini. Sebab tu Allah Ta'ala cuma terima ketakwaan yang hakiki, yang sebenar. Bukan ketakwaan yang dibuat-buat, ketakwaan palsu, bukan. Kita pada hari ini kalau kata kita renung balik, ada orang di kalangan kita, dia tak pernah berzina seumur hidup. Saya pernah bagi contoh. Tapi pasal apa dia tak pernah berzina? Sebab dia tak ada rupa. Kira market dia tu kalau kata pergi tepi jalan, peri pun orang tak ambil. Faham? Sebab tu dia tak pernah berzina. Dia tak ada rupa parah yang bagi kita ni kira tengok tu segak lah, tak ada. Kalau segak dia dulu pergi jadi gigolo. Sebagai misal, layan mak-mak datin mana ke, layan datuk-datuk mana ke, semua ni pada hari ni berlaku dalam dunia realiti. Dia tak pernah berzina bukan sebab takut kepada Allah, sebab itulah kekangan dia, sebab tak ada rupa. Ada orang dia tak pernah berjudi bukan sebab takut kepada Allah, tapi dia tak pernah berjudi seumur hidup sebab tak ada duit. Duit dapat gaji pun cukup-cukup je. Dia kata kalau kata ada lebih rezeki, insya-Allah lah. Kan? Ada juga jenis tu. Maksudnya dia tak pernah berzina, tak pernah berjudi.
Dia ada kekangan dia tersendiri yang dia telah menampakkan di situ. Dia langsung tidak termasuk dalam kalangan orang yang bertakwa dengan takwa yang sebenar. Sebab tu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tak mustajabkan doa kita, tak sedut lorak lah. Sebab tu bila kita hidup ni, kita kena renung balik dalam diri kita, hak Allah pada diri kita ni tertunai ataupun tak. Sebab tu kita kadang-kadang hidup ni tidak ada matlamat langsung. Doa tak pernah termakbul. Dia marah dekat Allah Azza wa Jal. Pernah ditanya kepada Ibrahim bin Adham, seorang ulama salafus salih. Ditanya kepada dia, ma lana nad'u fala yustajabu lana. Pasal apa doa kita ni tidak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kami ni panjatkan doa kepada Allah, tapi Allah tak mustajabkan doa. Dia kata, li'anna qulubakum, kerana jiwa-jiwa kamu semua ni mata bi'ashrati asya, mati dengan sebab 10 perkara. Kita nak pergi letak diri kita dengan Nabi SAW, pakai jauh dah. Sebab tu saya selalu pesan, kita pada hari ni nakkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pada hari ni kalau kata saya tanya, Ghalib akan jawab, kami mai kerja, kami berkahwin, kami ada anak, kami menuntut ilmu, semuanya nakkan redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi amal yang kita buat laras dia kena ke? Yang tu persoalan dia. Nakkan redha ni dia kena ada cara. Sebab itu ketika mana Ibrahim bin Adham dia bagi tahu tentang 10 perkara tersebut, antaranya dia sebut kata apa? Punca doa tidak dimustajabkan oleh Allah yang pertama, dengan sebab kita tidak pernah langsung menunaikan hak kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak yang Allah letakkan pada diri kita ni, supaya kita puasa, supaya kita salat, supaya kita bayar zakat, tak ada semua benda ni. Punca yang boleh jadi macam ni kerana daripada didikan awal tidak pernah wujud. Sebab tu kita kata Nabi SAW pernah bersabda, Nabi kata, adibu auladakum bithalatha, ajarkan kepada anak kamu dengan 3 perkara. Mula bila dia lahir tu, masalahnya bukan takat daripada anak. Masa nak cari pasangan hidup tu pun kena cari dah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ni saya ada seorang kawan, dia nak bagi kahwin adik dia yang yang perempuan tu. Panggil saya pi untuk tasmek budak laki-laki tu lah yang nak masuk main jadi adik ipar dia tu. Saya pun pi. Saya pun sampai-sampai yang tangan budak laki-laki tu dia punya dok main getah tu sampai putih getah tu, saya ingat lagi. Saya bukan pakai lagu ni pun, saya pakai t-shirt dengan jeans je waktu tu. Tak nampak lah gaya ustaz tu, tapi dia punya tak tahu dia gerun apa, saya pun tak tahu. Yang padan dengan si abang bakal abang ipar tu pun, yang kawan saya, dia pergi ambil Quran pula di atas nak buat turun mai. Macam nak macam nak buat temu duga SPA, pegawai hal ehwal Islam. Tapi tak kata kat dia lah hak dia sebagai wali. Tok Wan tak ada, Pak lama dah meninggal, turun kepada si abang lah. Bila jadi macam tu, maka dia tu nakkan yang terbaik untuk adik dia ni. Maka budak tu yang main tu pula silap lah. Dia kata kat saya ni, weh hang tengok Ustaz macam mana nak buat ni. Saya kata kat dia, tak payahlah kok Quran ni hang tinggal tak bang sebelah sat lagi. Aku nak pergi kerja, aku nak ada kerja lain. Takut dia tu baca-baca semuka, tak dan semuka ayat pertama walama. Bila nak habis ni saya nak pergi tang lain lagi ni. Saya kata kat dia, baca Fatihah aku nak dengar. Saya nak dengar. Sebab kita dengar orang baca Fatihah pun kita boleh tahu dah dia ni reti ke ada Quran ni. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil-alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai Walad-Dolin. Anak saya paling takut bila saya ajak Quran. Bila anak saya 4 tahun, 5 tahun,
Bila dia pergi sekolah, dia balik, dia nanti tunjuk lah kat saya balik apa dia yang cikgu dia ajak tu. Saya kata kat dia, ni boleh baca apa? Pasal apa itu Abi ajak itu tak boleh? Yalah, Abi tu garang sangat. Tu kira tambah budak 5 tahun pun saya lagu tu. Kalau kata dok main walak doli nombor 23 ni, tinggal saya tak perambat balik pun besar rahmat dah. Yang tu bukan adik ipar saya, maka saya pun tak syadik lah orang punya, kan? Maka saya kata kat dia begini, entah dok pergi mengaji dok kelas Quran. Saya kata kat dia, dia kata saya ni tak dan lah ni pasal apa nama, nak kumpul duit, nak kahwin apa semua, nak kena cari duit lebih apa semua. Saya kata lah ni entah seorang, entah tak ada waktu nak pergi mengaji Quran. Kalau entah dah kahwin ni, so agak-agak dan dah entah nak ajak keluarga entah nak perbetui diri entah pun nak baca walau dhalin ni, kan? Menunjukkan di situ tu pun dia dah tak ada dah nilai di mana dia cuba untuk nak bersungguh dengan Al-Quran. Nabi suruh di peringkat awal lagi, Nabi kata bila lahir saja seorang bayi, ajak kepada dia, adabkan dia dengan apa? Bitilawatil Quran, dengan 3 perkara, antaranya bagi dia boleh baca Quran. Tiba-tiba Al-Quran dia tak boleh baca. Sebab tu di peringkat awal nak cari pasangan hidup tu, sampailah kepada daripada situ yang akan menjadi buah punca kepada lahirnya zuriat dan keturunan. Bukanlah bermakna bila jadi macam tu tak ada ruang dah untuk nak kahwinlah, tapi dalam masa yang sama kena ada kesungguhan untuk ni nak bawa diri kita, keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nak menjadi hamba yang mendapat keredaan, yang tu yang paling tinggi. Takat duit saja ni, kahwin dengan kafir pun banyak duit. Kita bukan nak kahwin sekadar ada duit. Kita nak kahwin untuk mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Supaya suami mengingatkan isteri, isteri mengingatkan kepada suami, mak ayah ingatkan kepada anak-anak. Baru dia jadi satu keluarga yang ada nilai mawaddah warahmah. Dia ada nilai sakinah, nilai ketenangan dalam kehidupan tu. Yang ni yang Nabi SAW ada, yang kita sukar nak ada pada hari ni. Tiba-tiba kita bercakap dalam soal hidup, kita nak jadi orang yang mendapatkan ahli syurga. Kita nakkan syurga, tapi amalan nak menuju ke syurga tu tak ada. Sebab tu pentingnya pada diri kita pada hari ni, mula sekali kita kena tunaikan hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita barangkali di sini semua jaga salat. Di luar sana ramai orang yang langsung tak jaga salat. Hidup dia cuma keluar cari rezeki. Balik saat lagi tidur, esok pagi keluar pula. Hidup dia memang langsung tak ada bekal. Sedangkan yang dia cari itu semua tu dia nak tinggal belakang. Cerdik ke tak ke orang macam ni? Saya tak suka guna perkataan bodoh tu. Cukup takat cerdik ke tak orang macam ni? Yang ni lah. Hidup dia sampai langsung tak ada matlamat. Sedangkan syarak dah ajak dah kepada kita. Awal dalam iftitah kita duk baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebab tu dalam hidup kita ni, satu perkara kita kena ada nilai apa? Nilai tasarru' dia panggil dalam bahasa Arab. Apa maksud dia tu? Nilai bersegera untuk mendapatkan keampunan daripada Allah. Kita kalau kata buat sale di kedai-kedai, kedai perabot ke, supermarket ke, kita dulu nanti terapi pasal apa? Nak dapat benda tu. Macam hari ni kan, toki-toki derian duk buat mohong orang. Dia tulis apa? Derian. Kira apa nama ni, yang sebiji. Satu longgok tu RM10 pun ada. Dia buat macam tu. Orang tengok-tengok pakat-pakat terapa pi. Pi dia kata, hayya, you baru sampai itu orang sudah balik. Itu yang RM10 punya sudah habis. Ini tinggal RM30 saja 1 kilo. Kita turun pi tu pakai kena getah tak dengan dia? Kena dah lah. Dia punya apa nama cara dia tu paling mudah begitulah. Dia tulis satu longgok RM10. Orang kita dengar-dengar kata derian satu longgok RM10 ni, terapa api lah. Turun dia abang kata baru habis ya. Baru habis.
Ni tinggal kat lah ni duk ada sekilo RM45. Kita pun dah turun. Takkan tak beli kot, beli juga 2 biji sambil duk teriak Allah. Durian saja beli pula 2 biji boleh makan 2 ulas. Malang nak? Malang nak? Beli 2 biji boleh makan 2 ulas. Hak lain semua mangkak. Tahu durian mangkak? Durian tak ada guna. Nak buat apa nama, nak buat serawar pun tak boleh. Habis punya tak tahu nak buat apa, nak buat cucuk kodok pun tak boleh. Tu kira tak ada guna sungguh durian aku tu. Sebab tu bila kita tengok tawaran yang Allah bagi dekat kita ni punya banyak ruang dia. Allah Ta'ala akan sediakan jannatun tajri min tahtihal anhar. Syurga yang di dalamnya tadi mengalir anak-anak sungai di bawah dia. Kita tak pernah gelut dengan benda tu. Ada hadis yang sebutkan baru ni viral tentang apa nama, pesanan seorang penceramah yang agak popular jugalah. Bukan agak popular, memang popular. Dia pesan tentang apa? Lepas semayang maghrib dengan semayang subuh, jangan lupa kita beristighfar 3 kali. Tonton tengok ke tak atas video tu. Istighfar 3 kali, kemudian bacalah la ilaha illallah sebanyak 10 kali. Nescaya diampunkan semua dosa-dosa kita ni kecuali dosa syirik. Hadis tu sabit dan dinilai apa nama ni hasan sahih di sisi At-Tirmizi. Maknanya tidak menjadi masalah untuk kita nak beramal dengan dia. Cuma yang menjadi perkara khilaf dalam masalah video tersebut, bila penceramah tu kata kaki tu jangan lipat. Maksudnya duduk macam tu jugalah. Kan? Sebenarnya hal tu adalah hal khilaf. Sebab banyak bila keluar video tu, orang kita dia kaki dia share benda kebaikan ni, share tak ada masalah. Tapi bila jadi point dia di situ tu, jangan lipat kaki tu, jangan angkat kaki tu, jangan duduk macam cara lain lah. Maksudnya duduk begitu je, duduk dalam keadaan tawarruk. Dia duduk dalam keadaan tawarruk tu kita panggil duduk tasyahud akhir. Hal tu adalah hal khilaf. Pasal apa saya kata lagu tu? Sebab bukan semua mampu duduk tawarruk. Satu. Yang kedua, bukan semua mazhab duduk tawarruk. Ni kena beza juga ni. Sebab yang duduk tawarruk antaranya mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Abu Hanifah duduk secara iftirash. Imam Malik duduk secara iftirash. Iftirash ni duduk lagu mana? Duduk antara 2 sujud. Bila maksudnya kalau kita kata tak boleh lipat kaki, maksud kena duduk dalam keadaan macam tu, depa kira tak dapatlah pahala tu pula. Maksudnya duduk tu menjadi khilaf. Ada orang yang dia mampu nak duduk daripada awal sampai akhir secara tawarruk, duduklah. Siapa yang mampu. Siapa yang tak mampu, terutama yang gemuk macam saya ni, tak boleh duduk lama-lama, dia pedih kaki-kaki ni. Kan? Maka pada waktu tu duduklah kadar mana yang kita mampu. Gamak selesa duduk secara iftirash, duduklah secara iftirash. Yang penting dia zikir tu. Yang penting dia tu jangan duk tinggal tu apa dia? Zikir tu. Istighfar 3 kali, kemudiannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu 10 kali. Yang tu yang jangan duk tinggal tu. Sebab benda tu sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang tu ganjaran yang Allah bagi juga. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Kita ni mau apa lagi? Yang tu yang paling benar pun. Sebab tu bila kita renung, kita tengok balik pada hari ni, mai sahaja Nabi SAW macam-macam benda yang sabit daripada Nabi yang kita tak buat pada hari ni, sedangkan Nabi tinggal benda tu. Seperti mana kata Nabi ada 2 zikir yang mana dia berat pada timbangan mizan, ringan pada lidah kita. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jangan tinggal. Benda ni duduk dalam kereta pun boleh baca. Duduk di tempat kerja kita sebelum memulakan kerja tu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, baca.
Maksudnya dia bukan mesti duduk atas tikar semayang saja. Sebab ada orang dia rasa berzikir ni mesti kena atas tikar semayang. Sama macam tadi bab duduk tawarruk tu. Ada orang bila saya sebut kata duduk tawarruk tu sunat, depa kata, mana pula kami mengaji duduk tahiyat akhir tu hukumnya adalah wajib pasal dia rukun. Duduk tasyahud akhir tu adalah rukun. Memanglah duduk tasyahud akhir tu rukun, tetapi yang menjadi sunat dia di mana? Cara duduk tu. Cara duduk tu yang dihukumkan sebagai sunat. Dia panggil duduk tawarruk tu hukumnya adalah sunat. Dalam mazhab kita disunatkan untuk kita duduk cara tu. Kalau kata ada ruang, duduklah. Tak ada ruang, tak usahlah duduk. Saya biasa kena dah. Dia ni, dia nak bangun daripada sujud tu, dia tak boleh. Dia pula badan lebih kurang badan saya, kan? Dia tak boleh dah nak buat lagu mana, dia kilas kot tu, dia kilas kot ni. Kali dapat juga duduk tawarruk. Masalahnya dia tak boleh nak imbang badan, dia bersandar kat saya. Bila dia bersandar kat saya ni sebelah ni pun tilam vono ni. Sebelah. Bukan kata semua, sebelah ni pun dapat boleh lena dah. Nak ambil kata punya empuk tak empuknya. Kan? Dia duduk tu kan, saya pula baca tahiyat panjang sikit. Lok ke dia lah. Kan? Tinggal saya tak tolak lagu tu ya. Kalau tak ada ruang, tak payahlah duduk secara tawarruk, duduklah secara iftirash, bukannya berdosa. Faham tak ni? Sebab itulah kita pada hari ini kita kena berusaha, bila belajar kena faham yang Nabi SAW nak ajak kepada kita hak tu. Sebab tu saya nak pesan, nilai tasarru' mesti kena ada pada diri kita. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, mintalah keampunan dengan kadar segera daripada Tuhan kamu. Dalam hadis pun kata Nabi SAW, innallaha la yaqbalu taubatal 'abd ma lam yugharghir. Allah Ta'ala, innallaha yaqbalu taubatal 'abd, Allah Ta'ala terima taubat daripada hambanya tadi ni, kata Nabi SAW, ma lam yugharghir, selagi mana tidak ada nyawa ni sampai ke pangkal halkum. Maksudnya mintalah keampunan tu daripada Allah. Yang ni juga antara nilai yang ada pada diri Nabi SAW. Yang kedua, doa kita tidak dimustajabkan oleh Allah bila kita baca Quran, tapi kita tidak beramal dengan Al-Quran. Sebab tu Al-Quran bukan sebagai kitab jampi yang kita baca popeh kira selesai. Tak. Al-Quran adalah sebagai satu kitab yang disuruh kita ambil dia untuk kita jadikan amalan. Sebab tu pemimpin-pemimpin kena menjadikan Al-Quran sebagai dasar. Kadang-kadang kita tengok Al-Quran ni sampai jadi tak ada nilai. Al-Quran cuma digunakan waktu bila? Majlis tadarus Al-Quran, majlis tilawah Al-Quran, majlis menghafaz Al-Quran. Tapi dalam hidup ni kita tak ambil apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita bila sebut pemimpin, kita duk nampak yang Perdana Menteri apa semua ni. Kita pun jadi pemimpin dalam rumah tangga, ambil dah apa yang ada dalam Quran tu. Antaranya Luqmanul Hakim pesan dalam surah Luqman tu. Cuba kita baca, kita ni bila baca Quran, saya nak tegur satu. Kita suka duk baca berdasarkan fadilat surah. Fadilat surah ni ada yang sahih, ada yang palsu. Dulu ingat tak semayang tarawih bila masuk bulan puasa, depa nanti bagi tau fadilat 30 malam tu. Zaman tu saya duk sekolah lagi. Zaman tu malam pertama fadilat macam ni, malam kedua fadilat dia begini. Ada hak geng-geng nakai dia tik pula malam mana yang patut mai. Pasal apa? Pasal malam tu pahala dia lebih sikit. AJK masjid pun zaman tu, zaman bukannya kuliah banyak sangat macam law ni. Law ni pun kuliah banyak, tapi lebih lena ramai daripada jaga, kan?
Tapi baguslah pada dulu langsung tak ada kuliah. Sekali tuan-tuan kata apa pula tak kira baguslah pada satu sudutnya. Tapi kira fadilat surah, fadilat salat tarawih tu depa siap AJK gantung di masjid lagi boh frame. Jangan dak buat main-main hadis palsu depa pibuh dalam masjid, frame kan lagi. Lepas pada tu tak ada dah. Lah ni mana ada dah, sebab orang dah mula mengaji. Sama dengan fadilat surah tu pun ada yang sabit seperti mana hadis berkaitan dengan suratul mulk, suratul kahfi, yang tu semua sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat al-Quran, ada ayatul kursi, itu semua tu sabit. Orang kita ni kadang-kadang dia pasal dulu dia ada seorang tau, nama dia Nuh bin Abi Maryam. Siapa dia Nuh bin Abi Maryam ni sampai dia panggil dia Nuh Al-Jami'? Para ulama bergelaran kat dia. Pasal apa panggil Nuh Al-Jami' ni? Nuh yang menghimpunkan semua sifat. Kata para ulama, jama'a kulla syai' illa sidqa. Dia berhimpun kepada dia semua sifat kecuali satu, ya benar tu tak ada pada diri dia. Soleh duduk kat dia, wara' duduk kat dia. Santun duduk dekat dia. Patuh pada waktu, semualah duduk kat dia. Tapi satu je masalah, dia tak suka berkata benar. Dia orang bagus, orang yang jaga salat dan seumpamanya. Tapi zaman dia orang ni terlalu dengan kitab sirah. Depa tak baca Quran sangat. Dia tengok-tengok macam mana cara nak bagi orang baca Quran, nak tahu. Maka dia pun rekalah fadailus suwar. Dia reka fadilat surah. Dengan harapan bila dia reka tu, orang kuranglah sikit duk baca kitab sirah tu, balik pada Al-Quran dia pun reka. Siapa baca surah ni, fadilat dia begini. Siapa baca surah ni, fadilat dia begini. Yang tu yang sampai lah, dulu ada rancangan semanis nangka. Saya cukup geram rancangan tu. Tak kira lah manis apa pun. Dia berkali sebut betul-betul. Dia nanti bagi macam-macam resepi lepas pada lepas pada rancangan hujung tu, dia nanti bagilah macam-macam bentuk ayat Quran. Saya nak pesan dia bukan boleh duk pi potong takat tu ganti dengan ayat lain, tak boleh. Tu ayat Allah, kalamullah, kena jaga dia. Bukan boleh duk buat tak ketahuan hala ikut dan kita ya. Sebab tu bila kita renung, kita tengok balik benda ni dah mula kurang dah. Dulu ke orang buat ikut dan je. Al-Quran sampai tak ada nilai. Dia reka macam orang kita kan. Bila ustaz-ustazah yang masalahnya duk pi habaq dalam TV tu pula ustaz-ustazah lah. Orang perempuan dia dengar-dengar, bukan tekan orang perempuan lah, bukan orang perempuan di sini, di Afrika ni. Dia dengar-dengar pula kata ustaz ni habaq. Kan? Ustazah pula yang habaq. Dia duk pegang hak tu. Mengandung je baca surah Yusuf. Kan? Pasal apa? Nak bagi segok anak tu. Dia gen ni. Kita kena mengaji biologi. Dia nanti main percantuman benih mak dengan pak. Kalau yang dia main tu tadi elok lah. Kalau seorang lagu kumbang semangkuk, seorang lagi lagu getah anggur, keluar pun lagu tu jugalah. Dia nak pikuk mana saat lagi kalau kata main hak jenis muka lagu lain. Macam saya, hidung kami nama macam jambu ayak lagi. Tiba-tiba anak keluar main hidung terpacak elok. Ni anak siapa pula dah ni? Isteri saya pun hidung tak terpacak pun. Kira yang Allah Ta'ala buat tu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Elok dah lah. Dia duk pergi tengok muka artis-artis apa semua ni, tambah duk pergi tengok muka artis Korea kan, muka sampai serupa. Kan artis Korea muka sama, saya sampai tak tahu nak beza mana satu daripada sebut ni nama apa itu, saya tak tahu. Muka dia pun lebih kurang. Isteri saya suka tengok gambar Korea tu. Dia duk cerita yang ni kawan ni, yang saya kata tak mau tahu lah. Tak, pasal saya pun tak tahu nak beza. Macam artis Malaysia kita boleh beza lagi. Kan artis Malaysia ni, yang ni muka Fatah Amin, yang ni Abang Boce. Dua tu kita boleh beza. Boleh tak? Kan? Boleh beza. Tapi kalau kata sebut kata artis Korea, saya sampai lah saya pening, saya tak tahu. Tengok tu muka sama je lebih kurang.
Kan? Jenis semua ubat pembedahan plastik kan? Maka dengan sebab itulah bila kita tengok balik pada hari ni Al-Quran Tok Syah lah duk baca sabit dengan fadilat semata-mata. Kita pastikan Al-Quran ni kita jadikan kita amalan, kita beramal dengan dia. Dalam tu ada nasihat Luqman yang Allah Ta'ala rakam cerita Luqman tu bagi panduan kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Apa yang tak ada dalam Al-Quran. Sebab tu Allah Ta'ala kata, kata Ibrahim bin Adham, punca doa kamu tak dimustajabkan oleh Allah. Tak usah tanya orang lain. Tengok pada Al-Quran kamu. Kamu baca tapi kamu tidak pernah beramal dengan Al-Quran. Yang ketiga, yang terakhir sebelum kita habiskan kuliah kita di sini. Yang ketiga saya nak sebutkan, apabila kita ni sibuk buka aib orang. Kita sibuk buka aib orang tanpa kita melihat kepada aib dan kelemahan pada diri kita sendiri. Yang ni bermasalah. Suami dia tak akan pernah mengaku salah dia dengan isteri bila dia duk sibuk tengok isteri dia punya aib. Isteri pun sama, dia tak akan pernah mengaku salah dia dengan suami dia bila dia duk sibuk tengok aib suami daripada melihat aib diri. Sebab tu benda yang paling berat dalam dunia ni adalah melihat serta bermuhasabah dengan aib dan kekurangan yang Allah dah tutup pada diri kita. Ni terutama nak main musim pilihan raya ni. Kadang-kadang benda yang tak patut-patut dibuka di atas pentas dibuka habis. Fitnah jadi satu bentuk makanan hari ni. Kadang-kadang lah ni, zaman lah dia buka, saya tak tahu dia ambil kaedah tu daripada mana. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dakwa saya sesuatu, tuan-tuan mesti kena adakan bukti. Kalau tuan-tuan di pihak yang benar, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bawa bukti lah. Tapi hari ni punya cara saya duk tengok, saya dakwa orang. Tuan-tuan dakwa lah kata saya ni makan duit daripada kerajaan negeri Pulau Pinang 200 juta. Tuan-tuan kena bawa bukti lah. Tak kira lah bukti apa sekalipun, mesti kena ada bukti. Jangan tuan-tuan cerita ke orang apa semua dah. Kalau tak betul Tarmizi tu makan duit kerajaan, suruhlah dia saman. Oh, yang ni mana punya sistem ni? Pasal Islam dia kata apa? Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Siapa yang mendakwa dia mesti kena ada bukti. Mana-mana kes di mahkamah, pendakwa dia tak akan bermudah-mudah, pendakwa raya dia tak akan pernah bermudah-mudah untuk dia nak terima satu-satu kes untuk didakwa, melainkan bukti telah pun lengkap, cukup. Pasal dia yang nak kenal sekali lagi ni. Sebab tu kita pada hari ni berpolitik cara Islam. Maksud dia apa dia? Awasi cakap kita, tingkah laku kita tadi ni dengan apa yang telah digariskan oleh syarak. Jangan sampai kita menjadikan fitnah benda makanan. Siapa pun tak kira lah, daripada cap timba ke, cap batu lesung ke, cap apa pun, kena ada nilai tu. Meletakkan Allah dan Rasul di hadapan. Pasal matlamat kita cuma nakkan redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal dalam ayat yang pertama daripada surah Al-Isra itu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperlihatkan kepada kita bagaimana dia sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya nilai kehambaan yang sebenar. Dia kurniakan sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak ada pada manusia-manusia yang lain. Maksudnya kita pun kalau kata Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala kasih kepada kita nikmat yang kita tak pernah terduga kita akan dapat. Kita pada hari ini kita suka melihat kepada orang, nikmat orang lebih pada nikmat kita. Apa salah kita renung orang yang di bawah daripada kita? Kita walaupun ada kereta yang bukan jenama mahal pun, tapi kita kena ingat ada orang lain tak ada langsung kereta. Kita boleh naik juga kereta, boleh berlindung daripada hujan dan panas. Ada nilai syukur yang macam tu. Terimalah kepada kita ni yang dinamakan sebagai keredaan yang hakiki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, sebagai yang terakhir daripada petang ni, yang saya nak sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj ini, elemen yang paling besar yang Allah Ta'ala nak sebutkan adalah salat. Perintah lain semua melalui
Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun salat Allah jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam pi sendiri. Allah Taala jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam terima perintah salat tu. Betapa sukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Allah jemput dia. Dalam keadaan yang begitu duka cita, Allah Ta'ala hiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahawasanya betapa pentingnya salat. Kita kalau kata puasa, ada masyarakat, ada kesulitan sakit ke, ada kesulitan dalam bentuk musafir ke, kita boleh ganti pada hari lain. Haji, tak ada kemampuan untuk menunaikan haji, tak wajib haji. Tapi bila ada kemampuan baru wajib. Zakat pun sama, tak cukup haul, tak cukup nisab, tak wajib zakat. Tapi salat, kamu suka tak suka, yang miskin ke, yang kaya ke, yang mampu ke tak mampu, asal selagi mana nyawa berada pada diri kita dan cukup syarat mukallaf pada diri kita, wajib kena menunaikan salat. Sebab itu salat jangan kita pernah sia-siakan. Nabi dia jadi rapat dengan Allah adalah melalui salat. Kerana salat itu daripada sudut bahasa dia panggil sebagai as-salah, daripada sudut bahasa bermakna doa. Salat daripada bahasa bermakna ad-doa. Pasal apa? Daripada awal salat tu sampai ke akhir semuanya adalah doa belaka. Tak ada doa ke? Doa lah mula dengan iftitah. Sagi baca pula al-Fatihah. Ghairil ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Doa dah. Kita dalam mazhab al-Imam Syafi'i qunut. Doa dah. Doa. Allahumma doa dia. Allahumma hadinihi. Allahumma hadini ataupun Allahumma hadina fi man hadait. Doa dah tu. Duduk antara dua sujud sekali lagi, Rabbighfirli, ya Allah ampunlah dosa aku, warhamni, rahmatilah aku, warfa'ni, angkatlah kedudukan aku, warzuqni, bagilah rezeki kepada aku, wahdini, bagilah petunjuk kepada aku, wa'fu anni, wa'afini, sihatkan tubuh badan aku, wa'fu anni, ampun dosa aku. Tu bukan doa lagi kah? Sebelum baca tahiyat, sebelum bagi salam, selepas baca tahiyat, doa lagi. Sebab tu doa ni, kalau kata kita faham, salat itu adalah nilaian doa yang paling tinggi. Sebab tu salat tu sendiri, waktu bila yang paling kita dekat dengan Allah, fa'akthirud doa fi sujud. Bila Nabi suruh kita perbanyakkan doa di dalam sujud. Dua tempat yang kita dituntut untuk berdoa. Pertama, sujud. Yang kedua, selepas baca fil alamina innaka hamidum majid, sebelum bagi salam. Berhenti sat, bacalah doa. Antara doa yang boleh kita panjatkan kepada Allah apa dia? Allahumma a'inni, ya Allah ya Tuhan, bantulah aku ni ya Allah, ala zikrika, untuk sentiasa ingat kepadamu ya Allah, wa syukrika, dan menjadi hamba-Mu yang bersyukur, bantulah aku ni, wa husni ibadatik. Bila kita ingat kepada Allah, bukan semata-mata duk atas-atas semayang sampai tak pergi kerja. Ingat pada Allah, kita buat kerja dengan penuh keikhlasan tu, dapat pahala daripada Allah tu. Kita ni ada setengah orang, dia nak ingat pada Allah, dia duk kata dia kena duduk atas-atas semayang saja. Dah, yang tu semua tu alasan pemalas. Yang kata nak kena dekat dengan Allah ni banyak jalan. Sebab tu Allah Ta'ala kata alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Waktu kita berdiri ke, waktu kita duduk ke, waktu kita tidur ke, semua kena ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu kita. Tu doa yang macam tu. Contoh macam masuk dalam bulan Rejab ni kan, orang duk gaduh pasal isu apa, Allahumma barik lana fi Rajab ataupun fi Rajabin, dalam satu riwayat. Boleh baca ke tak? Hadis tu dhaif. Bila dhaif, dia bukannya dhaif jiddan, bukannya dhaif yang terlalu dhaif. Al-Imam An-Nawawi bubuh doa tu dalam Al-Adhkar, dalam kitab dia. Maksudnya kita boleh berdoa tak doa. Sebab
doa dalam Islam dia tak ada lah satu format yang rigid. Maksudnya dia tak ada mesti kena baca doa daripada Quran, daripada hadis yang sahih saja, tak. Cuma kalau benda tu tadi maksur daripada Nabi, memang doa yang maksur, memang mai daripada Nabi, daripada Quran ataupun daripada hadis, aulalah kita baca. Cuma kalau kita tak reti, bacalah doa apa juga yang kita tahu. Kan? Tidak pun lepas semayang tak tahu nak baca apa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Boleh tak? Kan? Bukan carut pun baca doa. Pasal orang kita ni, tu doa apa saya baca tu? Kalau kata baca doa tu di masjid pakai rayuh lah. Kan? Viral tu imam baca doa makan tengah semayang, dalam semayang. Padahal bukan sebut makan pun, dalam tak ada makan pun layak tu. Ya Allah, berkatilah apa yang telah engkau kurniakan kepada kami ni, ya Allah. Fima razaqtana, dengan apa yang telah engkau rezekikan kepada kami ni, ya Allah. Rezeki Allah Ta'ala ni takkan makan saja, ni boleh duduk ni rezeki lah. Boleh telan ayak liuk, rezeki. Dapat jiran yang baik di rumah kita, rezeki. Majikan yang bagus, pekerja, kawan-kawan semua yang tak pernah khianat dengan kita, mengaji mudah faham, tu semua tu rezeki. Anak-anak yang saleh, anak yang salihah, isteri pasangan yang taat, semua tu rezeki. Orang Melayu bila dia nampak dia kira fima razaqtana, dia duk kira nampak al-matakeddarah. Dia tak nampak lain, dia duk kira duk pergi nampak nasi kanak pokok ketapang tu ya. Kan? Maksud dia apa? Dia masih lagi jauh lagi kita ni tentang kedudukan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ala kulli hal, bila duduk dalam bulan Rejab ni, kita berdoalah banyak supaya Allah Ta'ala balighna Ramadan, sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita dan kita semua dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya minta ampun dan maaf andai kata ada terkasar bahasa, terlanjur bicara. Dan saya nak kena bergerak dulu sebab saya ada mayat pelajar saya juga meninggal di Sungai Petani. InsyaAllah kita berjumpa di lain waktu dan ketika. Saya minta ampun dan maaf andai kata ada terkasar bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.